sebanyak ucapkan tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jaga kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, petang ni dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Di mana yang dia jauh tu nampak ke tak nampak tu? Buto tak nampak, okey sikit lah kan. Rabun lah kan, mana tahu kan. Jadi Alhamdulillah, orang lelaki dia lain, dia tak apa, dia lagi jauh, dia lagi torang kan. Macam tu lah. Tuan-tuan dan muslimin, hari ni fitnah, jauhi fitnah, kelak merana. Hari ni bila kita ceritakan tentang fitnah kan, nasib Islam di akhir zaman cuma nama tanpa amalan. Al-Quran dibaca, dipertandingkan, suruh tegahnya tidak dihiraukan. Ada ulama cari dunia, bermacam fatwa mudah dikata, asalkan dapat wang dan harta, hukum hakam direka-reka. Hampir kiamat Islam kan mundur, bagaikan kain yang sudah luntur. Al-Quran kan hilang tidak luntur, ilmu diangkat beransur-ansur. Salat sudah tidak difaham, ilmu syariat tidak di dalam. Terlalu jahilkan rukun Islam, hingga syahadah susah nak diucapkan. Sabda Rasulullah SAW, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya, yang mana kata-kata pendusta dibenarkan. Maknanya kata-kata pendusta itu dipercayai berbanding kata-kata yang benar ya? Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Maka kemudian akan berkata-katalah golongan Ar-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah dia golongan Ruwaibidah ini? Maka baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara, mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa pada akhir zaman ini akan berlaku perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, pendusta akan dipercayai. Orang yang membohong ni, orang yang mendusta ni lebih dipercayai. Apatah lagi orang-orang ini dia menguasai bidang utama. Perkara yang paling besar pada agenda hari ini iaitu media sosial. Dia menguasai tu, dia buat dalam bentuk yang sangat cantik, sangat, jadi orang cakap, takkan tak betul ni, macam tu. Dia lebih dipercayai. Jadi kesannya orang yang baik, yang betul, cakap perlahan, tapi dia tak gunakan media sosial, susahlah. Kan? Jadi pengaruh dan kepercayaannya dibina agar ramai mengikuti setiap apa yang dihuraikannya, apa yang ditulisnya, apa yang dibentangkannya, siap dengan gambar, masuk pula macam ni. Dia tunjukkan surat, wah tak jelas sangat pun surat tu. Kononnya itulah yang paling tepat sekali, fakta terkini. Wah itu, ini confirm betul dah ni, tuan-tuan. Macam itulah ceritanya. Kan? Kemudian pendusta yang mempunyai wang yang banyak akan menaburkan wangnya kepada orang ramai bagi mencari pengaruh. Apatah lagi pada hari ini ramai orang lebih cenderung untuk menyokong dan mempercayai mereka yang berduit daripada mereka yang tak ada apa-apa. Kan? Dia ni dah lah membohong, duit banyak pula kan. Kita yang cakap luwih-luwih ni makin tak ada pula duit. Alah tu kan. Itulah ujian dia tu. Jadi dia pun mulalah ikut orang-orang yang membohong ni juga, supaya dia pun berduit sama. Jadi itu matlamat dia. Berapa ramai yang membela pendusta hanya kerana kehebatan pendusta ini memutarbelitkan fakta. Begitulah hakikat yang ada pada hari ini. Itu yang pertama, pendusta lebih dipercayai. Merana ke tak merana, kalau ikut tajuk ni confirm merana. Yang kedua, orang yang jujur didustakan. Pada dunia akhir zaman ini, orang yang jujur tidak akan dapat kekal lama dalam sesuatu kebaikan. Bila orang sebut dia tu baik, orang akan cari jalan untuk memburukkan dia. Kan? Tak boleh tu. Ketua kampung tu tak boleh pakai, contohlah kan. Wahal ketua kampung tu pun
Elok dah kawan tu menjaga tempat, tak boleh pakai dah. Tak elok, ya ke? Mana kau tahu? Uish, ini aku dapat daripada sumber daripada sekolah lama dia. Contohlah. Dikorek cerita tu, kan? Keluar. Kan? Kejujuran orang ni amat dibenci kerana kejujuran itu akan menyekat pihak lain untuk mengaut keuntungan. Macam tu. Kerana itulah antara cara akan dilakukan adalah dengan menyebarkan fitnah secara meluas hingga akhirnya orang yang lebih percaya kepada penyebar fitnah daripada pihak yang jujur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Bos-bos tu baru kerja. Oh, bos ni ikut peraturan. Bos ni kata ni tak boleh, yang ini boleh. Yang ini jangan, ini kena ikut prosedur. Saya tak nak luluskan, nanti besok akhirat Allah tanya saya. Dia cakap macam tu. Tak sampai 2 minggu kena tukar kawan tu balik kampung. Baru nak naik terhenti. Apa pasal? Ada kes, dia katakan. Orang pula cakap ada kes. Ada kes. Tak sangka nampak baik. Dia lebih kurang tu. Tersebar cerita tak elok pada orang yang baik. Kan? Pada hari ini tidak susah nak menularkan fitnah. Dalam masa 1 saat sahaja segalanya boleh tersebar dengan cepat. Tulis elok-elok, dengar cerita. Dia kata orang ini pap nama Sipulan bin Sipulan, kerjayanya begini, kedudukannya tertinggi dalam tempat ini, katanya telah menerima wang suapan sebanyak ini. Jumlah tu pula dia tak tulis 15 juta, dia tulis 15.236 juta. Ada dia punya figure tu, biar dia bunyi real, kan? Beliau telah ni bab kita pun share sekejapan saja jadi jutawan dosa. Sebab orang yang dapat pula share dekat grup. Kita pula handphone kita tak adalah banyak sangat, ada dalam 238 grup. Macam tu kan. Grup lorong belakang ada, grup sekolah rendah ada, grup sekolah menengah ada, grup tadika pun ada. Asyik betul. Lagi kawan-kawan tadika ada tu baik grup. La ilaha illallah. Tu belum cerita grup rumah merah masa sekolah tu, ada satu grup lagi. Tu belum grup apa? Grup tapawai lagi. Kan? Grup handphone lain pula. Contoh. Zap dia share. Tersen pula dengan grup masjid. Macam tu lah. Dia macam orang yang ni, dia mengelupur badan dia tu. Gatal badan dia tu kalau tak cerita dengan orang. Macam tu lah. Dia kena share. Lepas tu dia berlumba pula. Jadi orang yang pertama yang menyebar panjangkan. Okay. Tu yang kedua. Yang ketiga, amanat atau amanah diberikan kepada pengkhianat. Kan? Pada hari memang banyak pengkhianat agama, bangsa dan negara. Berapa ramai yang menggunakan agama untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Berapa ramai yang diberikan amanah dan telah mengkhianati bangsa dan negara. Mereka bukan memikul amanah itu untuk membela bangsa dan mendaulatkan negara, tapi sebaliknya membiarkan bangsa mereka sendiri terus merengkok dalam kehinaan dan penderitaan dan membiarkan negara menuju kehancuran. Amanah itu diberikan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, itu amanah. Berapa ramai orang tu, sebabnya saya pergi Indonesia tu saya tengok, kan, bukanlah cakap bagus sangat, kan, tengok dekat Indonesia tu. Waktu saya ceramah di Kedutaan Malaysia di Jakarta, di Indonesia, saya nampak banyak betul poster-poster naik. Rupa-rupanya dia orang tengah naikkan, tengah berkempen nak naikkan calon presiden yang baru. Sebab di Indonesia 2 penggal saja, jadi Pak Jokowi dah habis penggalnya. Begitu juga di Britain, Rishi Sunak tu, kan, Perdana Menteri Britain yang baru. Jadi saya rasa, pandangan saya lah, kan, dengan cara itu mungkinlah orang ni kurang sikitlah masanya nak gunakan untuk benda-benda tak baik. Ini sampai 7 penggal, kan, tak tahu siapa yang kena penggal pun tak tahu, kan. Batuk lagi banyak pada bercakap, macam mana? Kalau orang tu 2 penggal, paling tidak dia masuk ke penggal kedua, dia dah fikir dah siapalah nak ganti aku. Macam itulah. Paling tidak mungkin, kan. Saya tahu kata-kata saya ni mungkin tak sampai ke parlimen, tapi paling tidak saya menyuarakan pandangan, kan.
Ya, orang nak saya lagi ni. Kau bercakap memang kau tak tahu belakang kau orang menyampang kau dah. Ni kan bercerita lagi tu kan, kesian. Jadi mentaliti tu, jadi kemungkinan bila dia terlampau lama, kemungkinan peluang dan ruang dia untuk membina sesuatu perkara yang negatif sangat luas, sangat besar kan. Jadi tu sebab tak payah lama-lama kan. Pilihan raya baru ni Allah tunjuk betul dengan kita kan. Allah tunjuk dengan kita. Pangkahnya tak naknya. Orang ni pangkahnya tak naknya. Dua-dua dapat tuan-tuan. Nampak macam mana? Pagi pilih barang, ingat bukan dia pilih, tak sangka pula dapat free gift. Yang faham-faham lah, tak faham sudah kan. Jadi macam itulah tuan-tuan. Jadi dalam hal ni kita kena hati-hati. Kadang-kadang bila kita berkuasa pun kadang-kadang tak payahlah, jangan cerita wakil rakyat baru jadi pegawai ya. Jadi pegawai kat pejabat, mesin photostat tu pakai untuk diri sendiri. Habis dia photostat yang naik mesyuarat persatuan penduduk kampung dia. Contohlah. Kerja pegawai kat pejabat. Contohlah saya nak tanya puan-puan lah. Anak perempuan kan kerja kat pegawai biasa je, bukannya pegawai nombor 1 dalam pejabat. Dalam nombor 18 nombor 18 ni adalah nombor yang bawah lah. Photostat IC anak pakai mesin photostat pejabat. Saya nak tanya, langgar amanah ke tak? Selai ya, langgar amanah ke tak? Tak dapat jawab dia. Macam pernah buat tu nak tahu tu kan. Tak, maknanya selai pun selai. Kat luar bolehlah kita bayar 10 sen, 20 sen sebab itu tujuan peribadi. Kita nampak macam tak ada apa-apa. Siapa kata tak ada apa-apa? Karbon yang kita pakai untuk photostat tu bukan kita punya. Setiap sehelai kertas A4 tu yang kita gunakan tu bukannya kertas bawa daripada rumah. Elektrik tu yang kita gunakan tenaga untuk tujuan peribadi. Bayangkan, itu baru cerita pegawai tu. Belum lagi cerita yang pangkat tinggi. Itu sebab masalah penyalahgunaan kuasa ke apa semua banyak. Kalau benda kecil tak boleh jaga, benda besar lagi lah tak boleh jaga. Bawa anak pergi pejabat, duduk diam, jangan bising-bising. Nah ambil kertas seorang satu, kertas pejabat pergi. Nah ambil pen seorang sebatang, pen tu semua pejabat punya. Benda tu dah tak amanah dah sebenarnya kalau ikutkan. Tu sebab kalau kita tengok dulu lah, arwah Tuan Guru ni Aziz lah dulu kan, contoh lah kan. Orang tu datang ke pasar minta sign shop buku teks, skim pinjaman buku teks. Tuan Guru tanya, ini urusan peribadi ke urusan rasmi? Dia tanya orang tu. Dia kata rasanya ni peribadi ni, dia kata tu peribadi. Kalau macam tu saya guna, hamba guna ni lah. Dia guna pen Renault yang dia punya yang berapa sen masa tu. Guna pen Renault sign. Sebab pen satu lagi tu pen kerajaan negeri punya, untuk sign urusan rasmi. Macam tu sekali jaga tuan-tuan. Kita pen pejabat macam ni pakai kat luar. Tanya apa? Beli nombor ekor pun tulis pakai tu. Contoh lah kan. Kan Wang Asam betul ni contoh lah ya. Contoh. Yang keempat, orang yang jujur dikhianati. Sedaya upaya usahakan dilakukan untuk mengkhianati orang yang jujur. Ini dilakukan demi memastikan orang yang jujur tiada tempat di mana-mana, apatah lagi untuk dipilih sebagai pemimpin. Kejatuhan akhlak pada akhir zaman ini sangat jelas sekali. Kerana itulah orang yang jujur sudah pasti akan diketepikan. Oi bahaya ni, dia ni baik sangat. Ayat itu baik sangat tak boleh. Ini politik, ayat dah kan. Kita tak boleh orang yang baik sangat. Susah politik. Politik bukan macam tu. Ayat dia pula kan. Dia cakap tu dalam masjid tu. Sampai benda-benda yang bengkok dalam dunia ni. 4 perkara yang bengkok dalam dunia. Nombor 1, sungai. Tak ada yang lurus je. Sungai bengkok. Yang kedua, akar kayu. Mana ada akar kayu lurus? Bengkok. Yang ketiga, perempuan. Minta maaf, perempuan pun bengkok. Tak ada mana lurus je. Kan? Kan saya dah kata saya tak nak, makna saya nak lah tu. Kan bengkok tu. Payah nak faham tu. Kan?
Kan saya kata saya lapar, mana saya nak nasi lah, mana dan tahu kau lapar apa. Dan belilah biskut. Nak nasi, dan marahan lelaki tu kan. Lelaki bangap sikit. Mana tahu kut kan. Jadi orang perempuan bengkok. Memang ulama terdahulu pun sebut, lelaki ibarat tulang yang lurus, wanita ibarat tulang yang bengkok. Tapi orang lelaki tak boleh nak membengkokkan perempuan, tak boleh nak meluruskan perempuan tu. Kalau diluruskan perempuan tu akan patah. Lelaki lah kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan wanita tu. Faham? Marah lagi tu. Tak ya? Terima ya, bengkok ke lu? Cakap perempuan. Mana tu? Nak menunggu itu. Bengkok. Jadi pertama sungai, kedua kayu, yang ketiga wanita, yang keempat yang bengkok politik. Macam tu lah, saya tak payah ulas lah. Macam tu lah saya sebut ya. Macam tu. Jadi susah. Orang yang bijak tu dianggap ancaman, orang yang baik bahaya. Budak-budak muda tu nampak baik, budak tu masuk dekat dalam kampung, kan? Budak tu nampak bagus, balik daripada luar negara, daripada Al-Azhar. Tengok bacaan itu sedap budak tu. Mengaji pun baik lah. Rasa-rasa dia ni layak jadi imam, bakal imam ni. Dah imam marah. Contohlah, ni bukan imam sini, sini okey. Ini bukan Sungai Buloh ni, ni Buloh Sungai. Topik lain. Dah imam tu kata, tak ada budak lagi dah tu. Banyak lagi dia kena belajar tu. Cik dia marah. Lepas tu dia bawa cerita, kau tahu tak budak tu sebenarnya ada masalah, kau dah buanglah universiti, belajar tak habis. Dia buruk-buruk dengan kawan tu. Contohlah. Sebab tak boleh tengok orang lebih daripada dia, dan tak boleh tengok orang yang lebih baik, tak boleh. Sedangkan kita patut raikan orang yang lagi baik. Contohlah Samsul Debat ceramah petang ni. Bukan selalu Samsul Debat ceramah 2:30 petang ni. Nak tunjuk punya dah habis masa dia. 2:30 sumbek ceramah petang ni. Kan? Janji dapat Samsul Debat ceramah kata kan. Boleh lah. Saya pun ceramah lah. Ponoh kan. Jadi kan, bukan sebab Samsul Debat baik sangat. Guru-guru takmir yang mengajar kat sini jauh lebih baik daripada Samsul Debat. Mereka lebih mendalam ilmunya. Kitab terbalik pun dia boleh baca. Kitab terbalik tu. Faham tak kitab terbalik tu? Maknanya dia memang dah menguasai lah kitab tu. Samsul Debat togak-togak pun belum tahu lagi boleh dapat. Macam tu lah. Jadi kita kena faham, kan? Kita kena faham tu. Jangan rasa kita ni handal sangat. Bak kata orang, kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan sebaik-baik perbuatan, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Orang perempuan laju betul macam linap salin ni. Jadi betul lah tu kan? Orang lelaki dia lain. Sebab zaman Nabi makin ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kalau dia dengar Nabi cerita apa-apa pun sampaikan, dia tahu hafal. Jadi tu orang lelaki ni yang tak menyalin ni semua saudara dengan Abu Hurairah. Macam tu lah ya? Macam tu poin ni. Tak ada orang lelaki dia boleh tengok balik kat video, dia tengok kat YouTube kan. Ayolah, dia cover lah balik kan. Yang kelima, orang yang bodoh menguruskan hal-hal umum. Orang yang tak ada ilmu, dia tu yang menguruskan perkara-perkara yang mustahak melibatkan kepentingan awam. Bagi orang yang ada mata hati jernih, sudah pasti dapat melihat betapa ramainya orang-orang yang bodoh yang bukan ahli. Dia bukan bodoh tu tak ada ilmu langsung, ada tapi tak ada kena-mengena. Contoh kan, dia tu tak pandai mengira tapi jadi bendahari, kan tak kono. Kan, sepe pun tak lancar, macam mana? 5 campur 3 berapa? 10 tu. Orang tu pilih jadi bendahari. Yang penting dia boleh saing. Jangan macam tu. Kan? Saya tak cerita pasal Menteri Kewangan, saya tak cerita pasal Menteri Ekonomi, saya tak cerita pasal, saya cerita pasal bendahari baru ni.
Makna kata mesti bagi orang yang ahlinya. Macam mana pula kan Samsul Debat, contohlah Samsul Debat, data belakangnya bidang undang-undang kan, legal kan, LLB, lepas tu diploma public admin. Sekali yang kek sumpah senator, contoh. Jadi menteri apa? Jadi menteri kesihatan. Melingkup lah tuan-tuan. Jangan semua ubek design ni kan. Jangan. Kan doktor tercakap ni, yalah habis kan. Mestilah cari orang yang ada keahlian dia dalam bidang tu kan. Ni contoh ni, saya bukan minta ya, ni contoh ni. Samsul Debat sibuk nak jadi senator pula, contoh kan tak ada. Ni saya bagi contoh ya. Tak nak saya dah tuan-tuan, biar saya ceramah ya. Jadi kerana itulah kita lihat betapa banyak kegagalan hari ini berlaku. Masalah-masalah tidak dapat ditangani dengan baik. Semuanya berpunca daripada kebodohan orang yang dilantik untuk mengurus perkara yang diamanahkan kepadanya. Maka semua fitnah akhir zaman ini berpunca daripada semakin jauhnya manusia daripada agama. Itu pokok pangkal dia. Kalau kita lihat, banyak bahasa Melayu ini meminjam kalimah-kalimah daripada bahasa Arab. Kadang-kadang perkataan dalam bahasa Melayu juga tidak menggambarkan makna yang menyeluruh jika dibandingkan dengan bahasa Arab, sekalipun kalimahnya kedengaran sama. Ini termasuklah dalam soal fitnah yang kita ceritakan ini. Bagi orang Melayu, fitnah itu membawa maksud sebatas dengan tuduhan-tuduhan palsu. Adapun dalam bahasa Arab, fitnah itu membawa maksud yang lebih luas, apatah lagi kalau difahami melalui konteks Al-Quran dan hadis, iaitu kita akan fahami bahawa fitnah adalah merupakan segala bentuk ujian yang menguji jati diri agama umat Islam. Jadi kalau tengok makna fitnah ini dari segi bahasanya, asasnya bermaksud dugaan dan ujian. Kalimah fitnah juga terpakai apabila terjebak dalam situasi yang tidak disukai oleh Allah, yakni kufur, azab, pembunuhan, tersekat dari terus melangsungkan hidup di jalan yang benar, dan tersesat dari petunjuk. Kalau kita lihat, Imam Ibn Jarir Al-Tabari menyatakan bahawa fitnah itu adalah kekeliruan yang berlaku hingga kebenaran dan kebatilan itu menjadi kabur untuk dikenal pasti. Begitu juga bermaksud terjebak dalam maksiat dan hipokrasi. Umat lain macam macam baca buku teks pula. Tapi macam itulah, nak bagi faham makna jangan fitnah. Kita ingat sekadar menyebarkan cerita tak elok aja. Itu yang saya gambarkan tadi 1 sampai ke 5 tadi. Kalau kita lihat puncanya zaman jadi zaman fitnah ini, pertama, majoriti manusia kehilangan pedoman. Al-Quran dan Sunnah tidak dijadikan sumber rujukan hidup dalam erti kata yang sebenar. Al-Quran tu hanya masuk dalam pertandingan. Al-Quran itu dibaca pada bulan Ramadan buat guru tadarus. Tidak lebih daripada itu. Kalau tanya, kau dah khatam belum? Dah. Bila kau khatam? Najah 2 dulu. Iya. Aku lagi lah. Tadika dah khatam. Berlumba dah khatam paling awal sekali. Kau dah tadika dah khatam? Hati aku torang, dia kata. Orang pun tanya, lepas tadika kau khatam tu, berapa kali lagi kau khatam lepas tu? Itulah sekali dia tu. Nampak tak? Ramai orang macam tu. Kau pula bila last kau khatam? Dia tanya perempuan tu. Masa sebelum pucara batal wuduk, sebelum menikah tu, dia baca kan, pengantin perempuan tu majlis khatam Quran. Dia pun baca, itulah last. Mana Quran tu sekarang? Atas lemari dalam bilik pengantin tu. Sampailah ketua. Tak berusik-usik, contoh. Ada macam tu. Ya? Kekeliruan juga berlaku dengan cukup rancak, menyebabkan pegangan manusia menjadi songsang, kebenaran dianggap batil dan perkara batil dianggap benar. Ada pasangan rumah tangga ni, dalam rumah tangga ni, emak ayah tu cakap, sebelum ayah menutup mata ayah ni, sebelum ayah mati, tolonglah kau bercerai dengan laki kau. Ada hari ni. Dia tak fikir kesan tu.
Dia menggalakkan anak perempuan dia bercerai dengan suami dia. Walaupun suami itu mungkin silap tu tak adalah silap besar pun. Demi nak memenuhi hawa nafsu dia tu, marah-marah dekat menantu tu. Kau tolonglah cerai dengan laki kau tu. Bayang ada orang yang tu. Janganlah macam itu. Kan? Meruntuhkan masjid pula. Kan? Jangan macam tu. Hari ni polik-polik tuan-tuan. Polik. Ya? Yang batil tu rasa betul. Ada seorang perempuan pegawai akhlak hospital melaporkan dia melahirkan anak luar nikahnya yang ketujuh. 6 dah ada kat rumah, lahirlah yang ketujuh. Dia cakap macam mana boleh jadi yang ketujuh ni? Yang ni betul-betul dia janji nak tanggungjawab, dia kata. Dia kata bayangkan tak ada apa-apa, muka macam tu tak bersalah betul. Ni dah ada 6 anak tak sah taraf kat rumah ni, tak berbapak ni. Bayangkan. Dulu tuan-tuan dan puan sekalian, zaman jahiliah marin, dia bunuh anak perempuan. Sekarang tak kira perempuan lelaki tu, lahir bunuh kan. Contoh. Kan? Tentulah cerita tuan-tuan. Ya. Jalan untuk melangsungkan ajana-ajana yang baik akan semakin disempitkan, disalahertikan, malah disekat. Nak buat benda baik marah kan? Kita nak buat majlis ceramah ni, tayah ceramah dah. Nampak ayat tu. Kita nak buat majlis khatam Quran ni, jadi sebelum buat majlis khatam Quran tu kita buatlah ceramah sikit. Pak kita tayah ceramah, bagi je duit dekat orang yang khatam tu. Kita mencadangkan yang khatam Quran tu, kita tak nak lagi dah bagi kain batik dengan kain pelikat. Kita nak bagi apa? Kita cadang bagi hadiah yang ada makna lah, ada kenangan lah. Ya ke? Apa nak bagi tu? Jam Rolex dia tu. Masa tu kan, contoh ada cadangan tu. Nak mampu apa dia tu. Tapi benda baik kan. Kalau mampu pula salah lah kan. Kalau mampu, ada orang nak sponsor. Ya ke? Tak payah ada, daripada ada sponsor tu baik dia bagi kat masjid. Nak tengok orang tu ada macam tu, dia salah ertikan. Ya, orang tu buat majlis kenduri kesyukuran anak dapat masuk universiti. Belagak lah tu. Abang ada ayat tu. Hati tu tak ada yang elok, tak apa ditolan dengan parut dia tu lah. Hari-hari makan penyongek je lah. Aduh, ya benda tak penting orang. Tu penyongek, penyengat. Kau tak faham lah. Ayah waktu orang Sungai Buloh ni kan. Untuk makluman semua, mak saya orang Sungai Buloh. Tapi kampung Sungai Buloh je Lebu. Bukan sini dah. Kan? Kampung Sungai Buloh. Tapi mak saya lahir dekat Selangor. Dekat kampung Sungai Balak, Kajang. Jadi mak saya, belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu yang muka saya macam Pan Asia tu. Kan? Muka kacukan. Jawa campur Minang, jadi janang, bantai lah kan. Janji ada. Jadi jalan untuk melangsungkan yang baik disalahartikan. Kebaikan dan kejujuran susah mendapat tempat jika dibandingkan dengan penipuan dan pengkhianatan. Macamnya tadi saya ada jumpa duit kat belakang tu. Ada satu beg, saya kira-kira tadi tak kurang 5,000 lebih tadi. Ya ke? Mana jumpa belakang? Ada hawam belakang lah. Jangan-jangan dah diambil separuh duit tu. Jangan 10,000. Kawan tu punya baik nak pulang kan. Dia dah kira sikit dah. 5,000 lebih tu dia kata, ni macam mana nak pulangkan balik ni? Ada je. Nampak tak? Bukan senang kan? Bukan senang. Kita lah contoh lah. Masuk bilik hotel. Hotel murah ya. Hotel tak kisahlah hotel apa kan. Masuk bayar RM50 nak masuk bilik hotel tu. Ada beg atas katil tu. Kita pun buka lah zip. Dalam beg tu tak kurang 10,000. Saya nak tanya, adakah kita akan pergi kat resepsionis, ada beg dekat atas meja, atas katil ni ke? Ataupun kita mula transfer dalam beg kita? Orang perempuan tolong jawab. Rasa-rasa lah.
Agak bilik ni bonus kot. Siapa dapat masuk bilik ni dapat cabutan bertuah. Kan? Mungkin macam tu lah. Bukan senang ya, nak pula kebetulan kita memang tengah nak cari duit. Kita memerlukan duit. Ujian Allah tu datang. Nampak kan? Bukan senang. Tapi orang gemar menyalahartikan. Kezaliman, penindasan, krisis dan peperangan demi peperangan meletus. Kita tengok je dekat Ukraine, kita tengok dekat Iraq pun tak berhenti lagi. Kan? Kita tengok macam mana di Israel, Palestin tu macam mana. Kan? Rejim Zionis buat apa, tengok tak berhenti tuan-tuan. Kan? Kejahilan hati dan ilmu dianggap biasa. Biasalah tu, kan? Orang yang tak ada ilmu perang itu dah biasa, lantik lagi. Macam tu. Menyebabkan kejahilan cara fikir, mengambil alih kaedah penilaian manusia. Kemudian pertimbangan untung rugi dunia lebih diutamakan dan diangkat sebagai penentu berbanding penilaian akhirat. Untung rugi dunia tu kira dulu. Akhirat kemudian ambil lagi. Contohlah contoh. Kita jadi kontraktor, kita jadi engineer, jurutera, bina sebuah bangunan. Bina sebuah bangunan, harga bangunan tu kalau ikutkan contoh ni, dia bagi gambaran kasar lah. Harga bangunan tu lebih kurang dalam 30 juta lah. 30 juta bangunan 20 tingkat. Contoh. Dengan kecanggihan ni semua. 10 tiang asas pada bangunan tu. Ini memang salah saya kira ni. Sebab bukan orang engineering ni. Contoh lah. Tapi ada 10 tiang asas kena pasang supaya bangunan ni boleh bertahan lama. Tapi sebab nak untung punya pasal, daripada 10 tiang asas bangunan 20 tingkat ni, saya buang 2 batang. Tapi bila buang 2 batang tiang asas tu, saya adjust sikit, bangunan tu tetap akan tegak. Tapi ketahanan bangunan tu yang sepatutnya boleh tahan kira-kira 250 tahun, mungkin akan tinggal 220 tahun dia tinggal. Ya, mungkin tinggal 200 tahun je. Sepatutnya boleh 250 tahun, mungkin tinggal 180 tahun aja. Mungkin macam tu. Jadi disebabkan itu, dia tarik 2 tiang asas tu, dia dah untung 5 juta sendiri simpan. Contoh, nak bagi faham, bangunan siap cantik, tapi ada orang cakap dengan dia, weh, kau bayangkan bangunan ni patutnya boleh tahan sampai 250 tahun. Kalau kau buang tiang asas 2 ni, dia tinggal 180 tahun. Tahu apa dia ingat? Tak apa, masa tu kita pun dah tak ada kat sini. Kita dah mati, dia kata. Jadi orang bukan tahu pun. Janji potong reben, janji selesai. Ini contoh saya bagi orang faham keadaan dia tu. Sebab dia nak kerja untung rugi dunia. Dia tak tahu bila bangunan tu runtuh, jadi masalah tak amanah, dalam kubur tak settle. Orang duduk tengok reka bentuk tu diikut oleh semua. Baru contoh aja anak kita kan, hari-hari lepas maghrib mengaji Quran, pagi-pagi subuh solat jemaah. Kita pun dah masuk dalam kubur. Anak kita lepas maghribnya, dia cakap dengan bini dia, jom kita ngaji. Kenapa lah? Arwah ni tak pernah tinggal mengaji lepas maghrib. Dia pun buat, mengalir pahala untuk arwah. Pagi sembahyang subuh berjemaah. Kenapa bang? Arwah abah, arwah mak dulu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Mengalir pahala. Sebaliknya, yang petang Jumaat lepas asar kita pergi pusat karaoke tu nak. Kenapa? Arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke lepas tu. Mampus dah kubur tu. Kita nampak macam tak ada apa-apa. Tapi tu yang anak kita ingat. Parah tuan-tuan. Buat jahat pun disabit ke mak ayah. Jadi ajar benda-benda baik. Abah cakap, kalau kau pergi kerja, anak ni tengok je. Cek, bah, abah tipu attendant pergi kerja ni tak apa ke mah? Sikit-sikit tak apa tu. Anak ikut. Ayah aku dulu cakap sikit-sikit tak apa. Jangan banyak. Nampak?
Kita tak sadar tu. Termasuklah sokok. Kan? Kau janganlah sokok. Rosak jantung kau nanti. Siapa nak tanggung jawab? Ayah ni lain. Ayah dah tua. Anak pun ikut. Ayah aku dulu sambil-sambil cakap tu dia kat aku, dia sokok. Maknanya aku faham tu. Maknanya pandai-pandai lah tanggung jawab sendiri. Bapak agak terbabit. Mana nak? Kan? Nak tanya orang perempuan, hukum misal okok apa? Kuat sikit apa dia? Haram. Dia cakap, kan saya cakap dah. Ya? Macam tu. Belum pernah lagi hisap rokok mendatangkan protein dalam badan. Dekat Pulau Pinang tu kat mana saya pergi dulu? Simpang 3 ke Simpang 4 ke yang masuk tu? Simpang 3 Simpang 4 dah masuk dekat dalam tu. Jalan nak pergi ni. Alah, apa nama tu? Bukit Jambul apa nama tu? Boleh pulau. Dekat dinding tu ada keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan. Hukum hisap rokok. Dengan ini dia tulislah bilangan berapa keputusan tarikh berapa bulan nak pergi hisap rokok itu adalah haram hukumnya. Ada seorang pakcik ni hisap rokok sambil baca tu. Haram hukum. Macam tu lah. Bayangkan tu. Parah tuan-tuan. Kat Malaysia ni banyak macam tu. Dilarang berniaga di sini. Bawah tu dia berniaga. Dia cakap apa? Tu orang Malaysia. Malaysia boleh kita kan. Jadi mungkin banyak lagi lah. Macam ni lah. Macam orang tu dekat sini baik dah. Kat Sungai Buloh baik. Bila dia sampai kat sempadan Thailand, dia dengan kawan ni simpan kopiah ni, lipik masuk dalam poket. Dia pergi mana? Dia pergi rumah penyembelihan ayam. Faham? Rumah penyembelihan ayam. Faham tak faham? Orang perempuan ni mula berbuat ni. Apa pun ni? Kat mana tekan? Dia pergi kat pusat penyembelihan ayam tu. Dikojokan ayam tu cukup-cukup. Sebab kat Sanun, dia kata orang Malaysia tak nampak. Dia tak fikir Allah Ta'ala nampak. Dia masuk, dia kojokan ayam tu. Selesai dia mengojokan ayam tu, saya tak nak hurai apa ya. Faham-faham sendiri, tak faham tanyakan kawan. Dia kojokan ayam tu, bila keluar dia berkumpulkan kawan dia. Hui, lapar pula perut ni. Kek mana nak cari restoran halal lah. Nampak tu? Dia mengojokan ayam tadi, dia tak tanya halal haram tu. Tapi bab makan dia tanya restoran halal. Jadi tang tu adalah iman ni sikit. Kan? Takut termakan babi tu kan. Kan pelik tu. Untung rugi dunia yang lebih diutamakan. Mungkin banyak lagi. Itu sebab jadi sebutkan, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalli iza ahtadaitum ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu mampu memudaratkan kamu apabila kamu telah beroleh hidayah. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, maka dia akan memberitakan kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Surah Al-Ma'idah ayat 105. Maka dapat ditafsirkan bahawa melalui ayat ini Allah menyuruh orang beriman agar sentiasa memperbaiki diri dengan terus melangsungkan kebaikan semampu mungkin. Buat kebaikan-kebaikan. Dengar kuliah, datang. Pagi, petang, malam, datang. Jangan kira penceramah tu popular ke tidak, datang. Penceramah tu nampak pakai kopiah murah, pakai baju kusam kala kelabu pun datang. Dia tak kira tu. Ya? Jangan pilih-pilih. Datang ramai-ramai. Macam ni kan. Ramai ni. Saya ingat 5,000 tak kurang ni. Ramai betul. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Macam tu kan. Jadi datang. Kadang-kadang ada yang imam-imam apa, ustaz-ustaz yang baca kitab-kitab lama tu, ada pun disebut kisahnya, maka terjadilah ia.
maka jatuhlah hukumnya itu akan jahat akan dia, maka jatuhlah selepas itu dalam keadaan teratur. Apa bondo itu? Dia yang boleh baca kitab tu. Ana tu kan. Masalahnya saya kalau pergi kuliah macam tu start lolap. Tak apa. Lolap ni pun satu kelebihan. Sebab memang itu kelebihan orang mendengar ceramah. Boleh tidur. Tidurlah. Kadang-kadang kek rumah ada aircon, ada bantal sodap, tak dapat tidur. Kek masjid dengar kuliah, togak-togak boleh tidur. Nampak? Dapat pula duduk kek kursi, bawah kipas besar pula tu. Boleh, lolap lah, tak ada siapa marah tu. Samsul Debat adalah antara penceramah dalam Malaysia yang tak kocik hati kalau sesiapa nak tidur, tidurlah. Ya, cuma satu saya minta tolong jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah, sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Tidurlah sama-sama. Bukan nak dengar ceramah mana dah. Sedap pula tidur tu. Tapi ada tak ustazah yang mengajar puan-puan waktu kuliah duha muslimat tu, ada satu doa yang kita boleh baca. Kalau kita baca, orang yang mengantuk jadi torang mata dia. Pernah tak ustazah tu ajar? Tak pernah. Doa dia senang ya. Siapa nak salin, salin. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah doa. Itu kalau orang yang dah lolap tu dengan wabillahi taufik, togak dah habis kau. Jago dah. Tapi saya belum baca lagi doa tu, baru ajar. Ramai pula yang menyalin itu. Gurau gurau. Hampir betul ceramah ni dia kata kan. Gurau tuan-tuan ya. Kalau kita teliti tertib kedudukan ayat ini, kita lebih dahulu akan menjumpa dengan ayat 114 sebelumnya, menyuruh kita agar menjauhkan diri dari ketaksuban secara membetul-tuli tanpa ilmu. Konolah kita belajar, kono ada ilmu. Cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tapi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kono belajar kan? Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Kono belajar. Jadi itu sebab kono ada ilmu kan? Ni ilmu tak ada. Tahu sosek dia ni, dia kata. Ni tak boleh pakai dia kan. Begitu kadang lagi satu lagi ada orang tu dia tahu tapi dia tak beramal. Ada juga. Ingat tak kisah yang tuan guru tu? Dia mengajar anak murid ini, dia mengajar fiqh, dia mengajar pasal ni mengaji, dia mengajar pasal kitab, macam-macam lah. Bila ngajar, setiap hari dia balik, memang dia kalau nak balik kampung dia kena nyeberang sungai. Tak macam mana dia balik hari tu, perahu yang hanyut. Macam mana pula nak balik? Dia jumpa balik tuan guru dia, tuan guru, perahu saya hanyut. Pinjam perahu tuan guru boleh tak? Tuan guru ni malih nak narik dia punya perahu dekat dalam store tu. Kau ni apa yang payah benar, kau baca Fatihah, kau salawat 3 kali sudah kata. Jadi dia ni lui. Ayolah. Dia pun pergi. Senyaplah, tak adalah bunyi apa-apa dia dah. Maknanya pada perkiraan tuan guru itu, mungkin dia dah jumpa perahu lain. Selang beberapa minggu, selang beberapa bulan, dia jumpa dengan tuan guru. Tuan guru, kenapa? Minta tolong benar, kenapa kat kampung saya ada orang meninggal. Habis itu, imam tak ada, yang menguruskan jenazah biasa tak ada, semua balik kampung. Semua ada hal. Sekarang tak ada orang lain yang boleh tolong. Tuan guru je boleh tolong. Tolonglah tuan guru. Ayolah, macam mana pula dah tak ada orang kan. Sekejap, saya bersiap sekejap. Sampai kat tepi sungai tu, perahu tak ada. Ni perahu tak ada ni, macam mana ni? Tuan guru. Semenjak tuan guru ajar saya baca Fatihah selawat 3 kali. Semenjak pada tu saya tak pernah pakai perahu lagi dah. Iya ke? Tahu tuan guru tu. Iya tuan guru, tengok ya. Dia baca Fatihah, dia selawat. Berjalan nanti air tu. Hui ke? Tak sangka pula kata tuan guru. Anak murid dah cepet lah tuan guru. Orang dah ramai tuan guru ni. Ayolah. Tuan guru pula baca Fatihah, selawat 3 kali. Tenggelam tuan guru ke? Macam mana? Dia mengajar orang tapi dia tak buat.
Itulah cerita cabaran tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Pesanan Nabi. Seorang sahabat yang bernama Tha'labah Al-Khushani pernah bertanya kepada Nabi, apakah maksud di sebalik ayat wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, surah Al-Maidah ayat yang ke-105. Maka Nabi menjawab dengan hadis yang panjang sebagai tafsiran kepada ayat ini, teruskanlah olehmu untuk selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, sehinggalah kamu akan melihat sifat kedekut yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kehidupan dunia yang diutamakan. Satu orang yang akan terpesona dengan pandangan masing-masing, maka ketika itu kamu perlu bergaul hanya dengan orang-orang yang searah denganmu sahaja, dan jauhilah orang-orang kebanyakan. Maka sesungguhnya setelah zamanmu akan datang zaman penuh ujian. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama seperti menggenggam bara api. Ketahuilah saat itu orang yang terus berusaha berpegang dengan agamanya akan beroleh pahala umpama 50 orang yang turut melakukan amalnya yang sama. Nampak? Makna kata, dia kata, teruskanlah untuk terus mengajak kepada kebaikan, cegah kemungkaran, sampailah kamu akan melihat sifat kedekut yang akan ditaati, hawa nafsu yang akan diikuti, kehidupan dunia yang diutamakan. Orang akan terpesona dengan pandangan masing-masing, dia tak peduli. Kita tahu dah kedekut itu tak baik, tapi itu jugalah yang kita ajar dekat orang lain, dan orang ikut. Kan? Kadang-kadang masjid jangan bagi sangat duit, kau jangan bagi banyak dah duit masjid tu. Contoh, dia belajar cuma nak bagi kat masjid sampai kau tak ada apa-apa hal pula, tak payah. Dia ajar. Dan dia pun ikut. Kedekut itu diwarisi daripada mak dengan ayah ajar macam tu, contoh. Dan ditaati sifat kedekut tu. Macam tu juga, kan? Macam tu juga hawa nafsu diikuti dengan dunia yang diutamakan. Dunia enggak diutamakan. Ini semua dunia aja. Dia pun buat rumah besar-besar 10 bilik. Ini dunia aja. Buat juga. Anak sama juga macam tu. Rumah makin besar, orang makin tak ada, bukannya orang makin ramai. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Ilmu makin tinggi, adab makin kurang. Manusia makin ramai, kemanusiaan makin kurang. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kena. Perubatan makin canggih, penyakit semakin banyak. Rakan di media sosial bertambah ramai, teman sejati makin tak ada. Apa lagi? Jap, ada lagi tu? Jap. Sandap dah lupa pula dah. Kan? Belajar semakin mudah. Belajar makin mudah, guru semakin tidak dihargai. Nampak tak? Ya Allah, dia tengok ke YouTube. Kan? Dia tengok ke YouTube. Ya Allah, bilakah dapat agaknya aku bertemu dengan murabbi ini? Dia kata, ingin sekali bertemu dengan guru ini. Dia kata, oh, bilakah masa aku menonggok kat rumah memang takkan jumpa. Kan, sambil baring tengok YouTube tu, datanglah masjid. Kan? Contoh. Macam hari ni, ramai yang kali pertama tengok Samsul debat. Tak sangka lah, simple je dia. Macam tu lah. Macam tu lah ayat dia. Kan? Tinggi lah seorang tu pula. Handsome lah tu. Tu saya sendiri tambah. Contoh kan. Perasan betul kan. Dia, saya pergi Sarawak itu tak sangka betul. Orang tegur saya, nak ambil gambar boleh? Non-Muslim tu free hair. Nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke? Tak salah. Adi Putra kan? Terperanjat macam tu. Saya cakap tang mana pula. Saya nak botolkan tak sampai hati. Saya tak adalah terbawa-bawa dah, tapi bila masuk bilik air tu cek jugalah tang mana sama orang macam tu kan. Jadi hadis ini lengkap menceritakan perihal gejala zaman fitnah, bermula dengan dakwah sebagai benteng umat Islam. Jika tidak dilangsungkan dengan kadar yang cukup, maka akan berleluasalah penyakit-penyakit jiwa yang merosakkan agama. Itu sebab kerja dakwah kena terus buat. Siapa yang pencamah-pencamah tu buat hari-hari, buat program. Buat.
Tak kira tu. Buatlah program. Kan? Macam Samsul Debat pun sendiri, mana yang dia boleh camah, dia camah. Dia bukan kira pun. Orang bayar 1,000 pun dia datang. Bayar 10,000 pun dia ambil. Dia tak kira. Okey je. Kan? RM50 pun dia datang. Tapi itulah sekali. Tak datang dah lepas tu kan. Tak ada lah. Gurau. Ya. Kan? Jauh-jauh pagi juga Sungai Buloh. Hari tu saya ceramah mana? Malam tu kat Kuala Ketil, Kedah, Baling. Habis tu esok pagi tu Kuantan. Ya Allah, sampai-sampai kat Kuantan subuh dah, azan subuh. Ponek betul. Ni datang kat tempat sungai tak boleh mandi ni. Sungai Buloh. Dia 3 sungai yang tak boleh mandi kat Malaysia ni. Pertama Sungai Buloh tak boleh mandi, Niang. Yang kedua Sungai Besi, Melantun. 3 Sungai Lombing, nak mampu cuba. Jadi tu 3 sungai yang tak boleh mandi. Tu arwah abah saya tanya. Arwah abah saya tanya saya tu. 3 sungai yang tak boleh mandi. Apa dia? Sungai Buloh, Sungai Lombing, Sungai Besi dia tu. Sungai Besi nak pula apa? Melantun balik Besi. Bukan air dalam tu kan. Abah saya dulu lah. Aduh kan. Kemudian dalam keadaan yang seberosak itu, Nabi menyuruh agar pandai memilih lingkungan yang baik, bercampur dengan orang-orang yang baik, datang kuliah ilmu orang yang baik. Saya ingat arwah Tuan Guru Datuk Haji Ismail Kamus. Datuk Ismail Kamus, kalau ingatlah masa tahun yang dia dah sakit tu, kemudian orang fitnah kata dia dah meninggal, tapi belum lagi. Saya pergi ke IJN. Saya nak jumpa dia. Dia minta izin lah kat bawah tu. Samsul Debat nak jumpa boleh. Dia bagi saya jumpalah dia. Masa tu bulan Ramadan, saya ingat lagi. Saya dalam perjalanan nak pergi kuliah saya di Batu Cave, saya singgah. Saya jumpa berbual dengan dia, macam mana Datuk sihat, macam tu tanya, macam ni lah. Dia masa tu dia memang lemah lah, tapi dia berbual. Yang bagi tahu saya Ustaz Firdaus, anak dia bagi tahu boleh jumpa dia masa tu Ustaz Firdaus kat Mekah. Dia pergilah jumpa. Lama juga saya berbual dengan dia, dekat 1 jam lah berbual dengan dia. Kemudian sebelum saya balik, saya tanya dia, ada tak apa-apa nasihat dia boleh bagi? Nasihat dia dekat saya 2 perkara. Wallahi saya cakap. Saya takkan lupa lah dia pesan kat saya. Dia kata pertama, pesan pada kawan-kawan semua, pesan semua dia kata. Pertama, diri sendiri dan semua sabar banyak-banyak. Apa pun lah orang cakap ke orang ni, kena sabar banyak-banyak. Jangan melantik. Itu dia pesan. Itu pertama. Kedua, pesan pada kawan-kawan juga dia kata. Sesemua, pada diri sendiri, pada semua. Jangan menjoget-joget dalam ceramah. Maksudnya jangan kau marah-marah orang yang dekat depan kau tu ceramah tu. Sebab yang datang dengan ceramah ni orang baik-baik dia kata. Yang kau marah tu orang tak datang masjid. Jadi jangan kita marah orang yang kat depan kita. Saya tak tergamak lah pesan sebab kawan saya tu yang kuat menjoget kan. Tapi saya sampaikan secara umum je lah macam tu kan. Maksudnya menjoget. Tapi kawan saya tu menjoget bukan marah. Dia saja nak bagi orang terperanjat kan. Dia kata jangan kadang kita menjoget termarah orang ni. Sedangkan yang mendengar ni orang yang baik-baik. InsyaAllah. Saya tengok apa nampak baik. Bercahaya bumbung tu. Kan nampak kan. Kan kau jari sonjo gelap lah. Macam mana kan. Betul lah ya. Ketika itu kejahilan dilestarikan kan? Dan dibanggakan. Maka kekeliruan semakin melata. Kejahilan itu pula yang dibanggakan. Orang yang bodoh, orang yang teruk, orang tak reti ni, orang ni yang diangkat. Oh bagus dia ni terbaik. Orang macam ni. Dicarilah kelebihan yang boleh untuk mengangkat orang tu. Walaupun tahu torang-torang orang ni tak boleh pakai. Ingat tak kisah yang ada 3 pendeta, ada satu pendeta tu. Dia berlawan dengan budak pengembala kambing tu. Dia ajak berdebat. Masa tu Samsul Debat tak ada lagi. Dia pun cakap, mari kita berdebat. Dia nak berdebat. Dia lawan satu. Sebanyak topik dia lawan lah. Tak ada siapa boleh lawan dengan pendeta ni. Dia paling handal lah. Sampailah kat satu tempat tu. Dia kata, ada sesiapa berani lawan
aku. Seorang budak ni angkat tangan. Dia ni penggembala kambing, belajar tak tinggi. Sekolah pun tak habis. Penggembala kambing, angkat tangan. Aku nak lawan. Dia cakap macam mana dia nak lawan ni, kan? Aku tak kira, orang semua nasihat, jangan weh, jangan. Kau jangan cuba-cuba. Dia ni hebat ni, kau ni belajar pun tak tinggi. Kau jangan. Biarlah, dah orang lain tak nak lawan dia, biarlah aku lawan. Wah, dia pun lawan. Masa nak lawan tu, besok pagi dah ditetapkan jam 8 pagi akan lawan. Maka malam tu berkumpullah masing-masing dengan penyokong masing-masing. Setelah selesai penamaan calon, macam tu kan. Sebelum dia nak lawan lah, malam tu berburak lah yang geng-geng ni, pengamala kambing ni, semua orang kampung, Tok Ketua semua datang. Kau jangan weh, kau baik kau jo gila weh. Letaklah. Kalah dah tentu, menang belum tentukan. Janji aku cuba, dah korang tak nak lawan, kau duduk dan diam. Lepas tu yang geng-geng paderi, pendeta ni pula, pendeta ni pula cakap apa? Aku dalam sepanjang pengalaman aku tak pernah lagi aku lawan yang level-level macam ni. Yang aku lawan ni setakat ni profesor, doktor. Kan? Ini tak pernah lawan budak yang menggembala kambing ni, sekolah tak habis ni. Ini kan aku takut-takut besok dia tak faham bahasa aku pun tak faham bahasa dia. Macam mana nak buat ni? Dia pun fikir, tak dapat tidur pendeta tu. Esok pagi tu dia pun lawan. Tapi sebelum lawan, kata pendeta tu, nanti dulu. Kenapa pula? Aku takut kau tak faham bahasa aku tak faham bahasa kau. Habis tu, aku cadang kita lawan guna bahasa isyarat. Dia pun cakap, elok sangatlah kalau pakai bahasa isyarat. Tak payah aku cakap, dia kata. Kata budak tu. Budak tu dia sambut aja. Lagi-lagi risau kawan tu. Jadi pendeta ni pun memulakanlah langkah. Dia pun tunjuk. Kata. Budak yang gembala kambing tu pun jawab. Lepas tu dia bagi balik. 3. Dia pun jawab. 6. Pendeta tu balas balik. Dia buat macam ni. Bulat besar dia buat. Kawan tu tunjuk. Penumbuk tu terperanjat pendeta tu. Pendeta tu keluarkan tongkat dia. Dia capai tongkat tu. Dia patahnya. Lari pendeta tu. Pada ketika itu budak penggembala kambing ni diisytiharkan sebagai pemenang. Hui, masa tu lari jauh pendeta tu, punya takut. Penyokong-penyokong pendeta tadi pun ikut. Dia kata, ni cerita je tau. Cerita je, bukan betul-betul. Ni disampaikan. Dia pun tanya, macam mana kau boleh lari? Kau nampak budak penggembala kambing tu nampak biasa-biasa, tapi ilmu dia tinggi. Ya ke? Aku tunjukkan macam ni. Aku kata Jesus. Dia jawab, makna dia jawab Allah dan Rasul. Pandai dia. Ya ke? Aku tunjukkan macam ni. God, Jesus and Mary. Dia jawab apa? Dia kata. Dia kata apa? Rukun iman. 6. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya malaikat, percaya di kitab. Wih, iya ke? Lepas tu aku kata, aku akan sebarkan dakwah aku pada seluruh dunia ni. Dia kata, ni dia akan pertahankan agama dia. Iya ke? Aku keluarkan tongkat, aku akan rosak-rosak, gegar-gegarkan kesatuan Islam. Dia kata, dia akan patahkan usaha tu. Itu yang aku lari tu. Wih, hebat budak tu rupanya. Itulah pengakuan kekalahan pendeta. Di kampung budak penggembala kambing yang sedang berkenduri kenara meraihkan kejayaan dia. Tok Ketua pun tanya, macam mana kau boleh menang dengan pendeta yang hebat tu? Itulah aku ingat susah sangat, rupanya senang aja. Macam mana? Cuba kau huraikan balik. Bila dia tunjuk macam ni, aku faham dia nak seko kambing aku. Aku kata jangankan seko, 2 ekor aku boleh bagi.
Kemudian dia balas, nak 3 ekor, aku gandakan 6 ekor aku bagi. Tapi bila dia buat macam ni, dia nak satu kandang, apa hal pula? Tu kata, ni nampak, sekandang pula kau nak ambil, aku dah bagi 6, cukup lah. Lepas itu dia keluar pula tongkat tu, kata tadi nak bahasa syarat, kau nak pukul-pukul ni, faham tu, aku patah tongkat tu. Lari dia. Tu menang dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang tu menang, nama tu menang nasib nama tu. Ya. Jadi biarlah kita ada ilmu. Ni cerita sesaja je tau. Sesaja je cerita tu. Kemudian lantas Nabi menggambarkan bahawa untuk istiqamah dengan agama itu sangat sukar, ibarat menggenggam bara api. Kuncinya adalah sabar. Ya, sabar. Akhir sekali baginda juga mengkhabarkan janji yang baik. Apa janji yang baik Nabi bagi? Nabi bagi tahu, siapa yang tetap dengan agama ketika zaman tersebut, zaman kita sekarang ni, tetap dengan agama, maka amalannya akan digandakan seumpama 50 orang. Terdapat riwayat yang lain Nabi mengkhabarkan gandaan itu bersamaan dengan pahala 50 orang para sahabat. Ya? Jadi kita kena berhati-hati, ya? Kena berhati-hati dengan zaman ini, sebab begitu juga ramai hari ini terdedah dengan penyakit yang gilakan dunia, hingga manusia sudah tidak menghiraukan soal pertimbangan halal haram. Nabi juga menegaskan bahawa ketika pendirian manusia itu telah disongsangkan, maka akan merata-latalah, akan tersebarlah, akan berkeliaranlah masalah-masalah kejahilan ini. Bahkan baginda turut mengaitkan kemunculan Dajjal dengan fenomena terhakisnya kesedaran beragama akibat menuruti hawa nafsu dan hilangnya kesedaran terhadap ilmu. Kan? Itu sebabnya kalau kita tengok macam mana dalam satu hadis Nabi sebut kan, Nabi kata akan tiba masanya nanti umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia, seolah-olah ingin menjamah hidangan. Maka sahabat tanya, kenapa demikian? Adakah umat Islam tidak ramai bilangannya pada ketika itu? Bahkan umat Islam cukup ramai sekali bilangannya, tapi tak ubah umpama buih-buih di lautan, rapuh, mudah pecah, tak kuat, lemah. Lantas dicabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Kenapa keadaannya sedemikian? Kerana umat Islam pada ketika itu dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni apa? Penyakit wahan ini cinta dunia dan takut mati. Terlampau cintakan dunia dan takut mati. Bila duit dah banyak, takut mati, takut tak sempat belanja duit. Sayang rumah besar, takut tak sempat menikmati rumah ni, sebab nanti dah mati rugi je buat rumah, dia kata. Dia tahu rugi, buat juga. Nampak tak? Jadi apakah puncanya? Puncanya yang pertama adalah kerana hawa nafsu, dan yang keduanya kerana tidak yakin. Hawa nafsu dan yang keduanya tidak yakin. Bila hawa nafsu, macam mana caranya? Kena berjuang nak lawan hawa nafsu. Orang cuba tawarkan begini, kita ingat nafsu kita. Kita kena kawal, kita kena ingat keberuntungan akhirat jugalah yang kita nak kejar. Kena kuat. Bang, takkan pergi masjid, dah janjikan malam ni nak makan sama-sama. Yalah, tak jadi pergi masjid, habislah. Sebab nafsu kepada isterinya itu tadi. Abah kata nak pergi pasar malam, yalah tak ya pula, besok je lah abah pergi masjid. Pergi pasar malam. Tapi kalau dia berjuang, dia kuat dalam agama dia, abang nyanyi nak makan sama malam ni, pergi masjid pula. Abang pergi masjid sekejap ya, balik dengan kita makanlah sesama. Okay, I love you, macam tu. Anak nak cakap, abah kata malam ni nak pergi pasar malam, kau jangan risau, abah pergi masjid sekejap je, pasar malam tu takkan tutup selagi abah kau tak sampai. Kau tunggulah, tuan-tuan. Kuatkan sikit lagi tu. Yang kedua, tidak yakin. Sebab apa? Sebab kenapa tak yakin? Sebab dia tak faham. Dia tak faham ilmu. Dia jarang-jarang pergi mengikuti kuliah ilmu. Maka macam mana nak datang keyakinan? Macam mana nak datang kepercayaannya? Dia tak tahu. Kata dengar-dengarnya, kalau kita datang majlis ilmu ni, Allah akan tunjukkan, akan sediakan jalan-jalan ke syurga tau. Orang yang tak yakin tak datang. Nampak tak? Tu dia.
Semayang jemaah 27 kali ganda daripada semayang seorang. Banyak ke tak banyak? Tapi kenapa tak ramai? Sebab tak yakin. Sebab tak sampai, tak terbit dekat hati di perasaan yakin dapat 27 kali ganda tu macam mana. Contoh. Jika kita benar-benar faham makna zaman fitnah ini, maka kita pasti akan merasa berat terhadap tanggungan agama. Maka adalah silap jika kita katakan sekarang sebagai zaman fitnah, tapi tetap menjadikan keuntungan dunia sebagai ukuran dan tetap mendahulukan kemenangan di dunia berbanding prinsip kebenaran yang akan menentukan nasib di akhirat. Kalau kita tengok dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah bagi tahu. Surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah bagi tahu barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Maknanya kejar akhirat Allah tambahkan, maknanya dunia pun dapat. Tapi kalau kita kejar dunia, dapat sebahagian saja, akhirat tak dapat apa-apa. Mana kita nak? Kejarlah akhirat. Ya. Datang kadang-kadang, datangnya potang-potang. Kan? Datang dengan ceramah petang akhirat, tapi tiba-tiba ada makan dunia. Manalah tahu ada makanan kat belakang. Kan? Paling tidak tadi masuk simpang tadi nampak ayam geprek sambal setan. Sambal setan gilo tu. Mana dia dapat sambal setan tu? Contoh kan. Saya nampak tadi kat luar tu kau orang pula tengok kan. Ada tu. Agak yang makan setan betul, agak macam tu lah. Podeh tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tutup ceramah hari ini dengan membaca satu gurindam. Makna dah habis lah ceramah ni kan? Di dalam hidup manusia yang penting adalah berkat. Bila hidup kita berkat, diri akan selamat. Apabila diri selamat, rumah tangga jadi selamat. Apabila rumah tangga selamat, masyarakat jadi muafakat. Apabila masyarakat muafakat, negara menjadi kuat. Apabila negara menjadi kuat, negara luar pun menjadi hormat. Apabila negara luar menjadi hormat, permusuhan pun jadi tersekat. Apabila permusuhan tersekat, pembangunan pun meningkat. Apabila pembangunan meningkat, kemajuan pun menjadi pesat. Tapi awas, apabila pembangunan meningkat, kemajuan menjadi pesat, tampak bangunan bertingkat-tingkat, maka di tengah-tengah itu tempat maksiat tumbuh macam ulat-ulat. Apabila tempat-tempat maksiat tumbuh seperti ulat, manusia mula mengubah tabiat. Apabila manusia telah mengubah tabiat, ada yang jadi lalat dan ada juga yang menjadi seperti ulat. Apabila manusia sudah menjadi ulat, salat pun makin hari makin berat. Apabila orang salat makin berat, orang baik bisa menjadi jahat. Orang baik menjadi jahat, orang miskin menjadi yang mahu kaya cepat. Orang yang miskin hendak kaya cepat. Orang tua juga mahu mati lambat. Apabila orang tua mahu mati lambat, mungkin dunia ini sudah dekat dengan kiamat. Yang lelaki, anak-anak mudanya dah pandai pakai seluar ketat, semuanya hendak tunjuk yang sendat-sendat. Bila berjudi, mereka percaya unsur khurafat, tapi hidupnya tetap saja melarat. Sudah lupa bahawa adanya akhirat. Sampai-sampai giginya pun lupa ia sikat. Yang perempuan pakai baju kecil seluar super ketat. Dia juga pakai baju ketat, sangat suka menunjukkan pusat, hingga tak pedulikan lagi batas aurat. Pakaian yang singkat-singkat sampaikan ketiaknya jadi sering terlihat. Bila sudah jadi semacam ini, siapa lihat pasti tercegat. Salah gaya boleh menjadi gawat. Namun mereka kira ini gaya terhebat. Tinggal jauh, marilah mengirim surat. Bila berdekat, jangan lupa tangan berjabat. Tapi jangan gaya lawan dipeluk erat. Boleh jadi nafas naik tersekat-sekat. Tak peduli agama dan juga adat. Tak takut Allah dan kira yang bodoh dengan akhirat. Yang penting senang dengan yang diperbuat. Akhirnya perut kempis pun boleh menjadi bulat. Apabila perut kempis sudah menjadi bulat, maka lahirlah anak-anak yang bejat. Bila anak-anak yang sudah bejat, ketika itu kita lihat bayi dibuang di sebarang tempat. Maknanya ketika itu kita terlihat iblis senang dan melompat-lompat. Dia sebut sekarang manusia sudah masuk jerat, kerana manusia telah tersesat. Inilah dia fenomena masyarakat. Oleh kerana itu, wahai para sahabat, marilah kita terus saling mengingat bahawa dunia makin hari makin singkat. Esok atau lusa mungkin kiamat, dan ketika itu kita semua akan berangkat menuju negeri akhirat. Di sana kita akan ditanya apa yang telah kita perbuat. Umurmu panjang, tapi bila kau mau ibadat, zaman mudamu apa yang telah kau perbuat.
harta bendamu dari mana kau dapat, ilmumu adakah bermanfaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kesudian hadir pada hari ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa nanti, di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jangan main capai je bawa balik ya. Yang pertamanya sambal crispy mengidap, air tangan emak Samsul Debat. Yang itu memang sedap. Siapa nak bawa pergi umrah, bawa pergi luar negara, memang sesuai sangat. Memang mengeletek-ngeletek nyawa dah sedap. Harga dia dulu RM15, tapi hari ini alhamdulillah masih RM15. Yang kedua ada minyak wangi SD perfume. Minyak wangi Samsul Debat perfume ni ada bau Aisyah, bau Danish. Sangat sedap, tahan lama, boleh bawa solat. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Itu dia. Yang lelaki bau Danish, perempuan bau Aisyah, tapi dua-dua boleh pakai, tak ada masalah. Ramai je perempuan suka bau Danish, ramai juga lelaki suka bau Aisyah. Macam saya suka bau Aisyah. Kemudian satu lagi susu kambing Al-Am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham ya? Okay. Maknanya madu lebah, bukan madu yang togak ke rumah buat kita mengelabah ya. Iaitu susu kambing ni pertama tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Sungai Buloh ya? Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih hulu hati. Baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas. Begitu juga ada baik untuk orang yang enzima, gatal-gatal kulit, alergik. Ingat je minum, jangan buat mandi, minum. Dan baik untuk orang yang mengandung, baik untuk ibunya, baik untuk baby yang jaundice, demam kuning, dapat dielakkan. Dan baik untuk perempuan yang hormon marah rayau, untuk kejap awal, kejap lambat, kejap taman apa boleh minum. Tapi mana dah tak ada tu tak salah cari ya. Itu harga kita offer hari ni. Beli satu 45, beli dua 90. Macam sama ya. Beli satu 45, beli dua 80. Tak buat duit tak apa, boleh transfer, tak ada masalah. Itu saja daripada saya. Yang baik datang dari Allah SWT. Berkurang itu macam kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.